So, okay. Terima kasih. Belum. Dah. Terima kasih pengerusi majlis. Saya cuba nak masuk share saya, sharing. Sekejap. Tekan. Masuk dah. Kat dalam dia tengah buka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Saya akan memperkenalkan satu teknik operasi tambah matematik yang sesuai untuk permata yang baru belajar operasi tambah atau permata yang lemah dalam operasi asas matematik seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. 3 objektif saya hari ini ialah pertama, kita akan berkenalan dengan teknik butang dan garis. Kedua, teknik melaksanakan operasi tambah, kaedah butang dan garis. Dan yang ketiga, saya akan menjawab soalan-soalan yang mungkin berlegar di fikiran tuan-puan. Sedikit latar belakang tentang matematika alif, diasaskan oleh Tuan Haji Abdul Rahim, lulusan UKM. Beliau adalah pembentang kedua selepas ini. Saya menerima teknik ini kerana saya dapati pendekatannya selari dengan kaedah yang digunakan oleh guru KPM di sekolah. Ini adalah nombor asas 1 hingga 9. Selalunya kita memberi nilai pada nombor-nombor ini dengan perlambangan seperti gambar itik. Di situ ada 2 ekor itik, jadi maknanya nombor 2. Macam itulah lebih kurang ya. Ada guru menggunakan guli untuk menunjukkan nilai nombor tersebut. Sebab guli boleh tercekik, kita ganti dengan seremban kain berisi pasir. Paling popular di seluruh dunia, permata malah kita sendiri akan menggunakan jari untuk mengira. Kadang-kala terpaksa meminjam jari kaki. Kaedah butang dan garis masih menggunakan konsep yang sama seperti penerangan tadi. Tapi pelambangannya kita gunakan butang dan garis. Ya, butang baju. Nombor 1 dilambangkan dengan 1 butang, nombor 2 dengan 2 butang dan seterusnya. 3 ada 3 butang, 4 ada 4 butang. Itu nombor 1, ada 1 butang bagi nombor 1. Nombor 2 ada 2 butang. Nombor 3 ada 3 butang. Nombor 4 ada 4 butang dan nombor 5 ada 5 butang seterusnya. Okey, untuk nombor 5 ada 5 butang. Butang-butang ini kita letak di bawah nombor 5 sebab dah banyak sangat butang di situ. Dia menjadi sebaris, ya. Jadi butang ni kita jadikan sebaris. Jadi 5 butang tu dia bersamaan dengan 1 garis. Kita boleh simpulkan begini. 5 ada 5 butang. 5 butang berderet menjadi 1 garis. 1 garis mengandungi 5 butang. Baik, kita teruskan dengan nombor 6. Seperti kaedah tadi, 6 ada 6 butang iaitu terdiri daripada 1 garis dan 1 butang. Dalam 1 garis tu ada 5 butang. 7 ada 1 garis dan 2 butang. 8 ada 1 garis dan 3 butang. Terusnya 9 ada 1 garis dan 4 butang. 1 garis tu 5 ya, jadi campur dengan butang dia jadi 9. Saya rasa sekarang ada beberapa soalan mula bermain di fikiran tuan-puan. Jadi kita lihat soalan 1. Butang mesti disusun seperti contoh? Jawapannya tidak semestinya. Kita boleh letak butang tu di mana-mana dalam angka tersebut. Boleh letak di mana-mana, tetapi jika kita selaraskan, banyak faedahnya. Permata lebih cepat mengingati bilangan butang. Contohnya, nombor 1 kita letak butang di tengah-tengah dan untuk nombor-nombor lain butang kita letak di hujung.
Nombor 2, hujung atas dan hujung bawah. Nombor 3 di hujung atas, tengah dan bawah. Nombor 4 di 4 penjuru. Nombor 5 tidak ada butang, dia cuma ada satu garis. Nombor 6 ada satu garis dan satu butang di atas sekali. 7 ada 2 penjuru. Jadi ada 2 butang di situ. 8 ada 3 butang sebab dia ada bulatan, dia tak ada penjuru. Jadi kita letak di tengah-tengah. Dan 9 ada 4 butang. Biasanya 9 ni saya letak pada batang 9 tu. 1, 2, 3, 4 dan ada satu garis. Baik, soalan kedua yang mungkin tuan-tuan terfikir. Adakah isu di nombor 5? Sebab tukar dari butang ke garis. Jawapannya ini isu kefahaman lah, pemahaman murid-murid tersebut. Guru hendaklah kreatif menjelaskan perubahan garis ke butang. Maaf, ini ada kesilapan teknik ni. Perubahan butang ke garis. Kita gunakan contoh butang baju Melayu. Baju Melayu biasanya ada 5 butang. Jadi bila kita nak simpan baju Melayu tu, kita masukkan dalam kotak. Jadi tersusun 5 butang di situ dan kotak tu kita anggap sebagai satu garis. Soalan ketiga. Siapa sasaran kita? Ni soalan ni saja saya letak di tengah-tengah setelah kita faham dan nampak butang dan garis tersebut. Jawapannya pertama ialah permata sekolah rendah. Kedua, permata kelas yang hujung-hujung yang susah nak mengira tu. Ketiga, permata protein. Keempat, permata kelas pemulihan, prasekolah, pendidikan khas. Bagaimanapun yang kita pilih sajalah sebab ada permata pendidikan khas, dia tak boleh bezakan nilai mana lebih besar atau lebih kecil, lebih banyak, lebih kurang. Jadi kita ambil yang memang boleh faham. Dan juga mungkin di sekolah menengah tingkatan 1, tingkatan 2, kelas yang hujung-hujung yang tidak minat untuk mengira. Okey, kita perhatikan nota di bawah tu. Sekiranya permata atau sekolah sudah ada teknik tertentu, maka tidak perlu lagi mempelajari teknik ini. Sebagai contoh, mungkin ada sekolah atau guru perkenalkan kaedah Mohdar atau mental arithmetic. Jadi kalau dah ada teknik-teknik seperti itu, tak perlu lagi gunakan kaedah butang dan garis. Ada tak lagi agaknya sekolah yang masih menggunakan sempua untuk mengajar permata mengira? Kalau ada, jadi tak perlu kaedah ini. Tapi kaedah ini okey, di sini kita ambil soalan yang mudah, 1 tambah 2. Di sini ada butang dan butang sahaja. Okey, kalau soalan 1 tambah 2 berapa? Yang pertama kita lukis butang tersebut. Okey. Nombor 1 ada 1 butang. Nombor 2 ada 2 butang. Jadi kita kira butang tersebut. 1, 2, 3. Maka jawapannya adalah 3. Jelas ya? Kita tengok contoh yang lain. 4 tambah 2. 4 tambah 2 ni pun cuma melibatkan butang dan butang. Dia 5 ke atas baru ada.